Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ni saya ajukan kepada guru-guru Seri Al-Imtiaz sahaja. Okay, yang pertamanya saya dah dapat soalan tempoh hari daripada pejabat agama Islam Sepang, Paid. Ada ujian lisan 1, ada ujian lisan 2. Okay, satu ni ada 5 soalan yang sama lah. Maksudnya kita dapat 10. Ini 10. Lisan 1 10, lisan 2 10. Jadi sekarang ni kita dah masuk September, jadi saya pun dah buka soalan. Jadi video ni saya ingat sekali saya nak buat untuk panduan guru-guru lah. Untuk panduan guru-guru, guru besar dan juga guru yang akan membantu saya untuk buat ujian nanti. Okey, ini adalah soalan kertas 1. Nilai hendaklah melaksanakan ujian sebagaimana arahan yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian, A dan B. Markah bagi bidang Al-Quran, kertas 1 hendaklah digabungkan dengan kertas 2. Penilai hendaklah menyediakan Al-Quran resam Osmani. Penilai hendaklah menyediakan kad undian. Jadi kita ada 1 hingga 10. Sebab apa ada 1 hingga 10? Ada 10 set soalan dalam ni. Jadi kad undian tu kita akan buat kepada pelajar dan kita akan uji lah. Jadi ni nipis je. Ada satu set ke satu muka surat, satu set. Ni adalah ayat-ayat dia, okey, ayat Al-Quran yang perlu dibaca secara bertajwid. Jadi kita dah maklumlah kertas 1 tak ada tanya soalan tajwid. Dia cuma baca secara bertajwid sahaja. Baca dan baca. Dan penilai perlu menilai daripada segi beberapa aspek. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi ini kertas 1. Macam itulah. Surah tu, jadi kalau kita buat secara online, kita kena minta pelajar buka Al-Quran tu lah. Surah Ar-Rum ayat 33 hingga 37 contohnya. Lepas tu ada surah Al-Ghashiyah ni daripada juzuk 30. Biasanya bahagian B ni dia ambil daripada juzuk 30 je. La uqsimu bihadzal balad, okey. Jadi kalau kita nak bagi tahu pelajar, kita minta mereka praktis membaca juzuk 30. Sebab ni semua juzuk 30 bahagian B. Bahagian A ni barulah dia bebas lah. Surah Toha ada, surah Al-Baqarah tak ada Surah Yusuf, Surah Kahfi, Surah Al-Anfal, Surah Al-A'raf, macam tu. Okey. Jadi ni bocor pun tak apa. Maksudnya bukanlah bocor pun tak apa. Maksudnya kita nak baca secara bertajwid. Semua Al-Quran pun kita kena baca secara bertajwid. Jadi kat sini juga ada 10, yalah macam saya cakap tadi, ada 10 kertas. 5 dalam ni, 5 dalam tu. Jadi ada 10 je dia bagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 saja. 2, 3, 4, 5. Jadi ada 10. Baik. Okey, jadi seterusnya kertas 2. Kertas 2, okey. Kertas 1 tadi 70 markah. Kertas 2 ni 30 markah lah. Mari kita tengok. Dia juga macam kertas 1 dia ada 10 set. Kejap, ada 20 markah ni. Yalah, betul lah. 10 markah, 20 markah, 30 markah. 2, 4, 6, 8, 10. 30 markah. Jadi itulah saya nak cakap, saya buat video ni untuk tahun-tahun depan ke panduan peperiksaan UPKK bagi hafazan dan Al-Quran. Jadi mari kita tengok soalan dia. Dia ada 10 set soalan. Jadi soalan dia akan tanya macam mana? Baca surah Al-Humazah dari awal hingga akhir. Maksudnya kita sebut nama surah dan dia kena baca sampai habis. Soalan kedua, apa yang kita kena buat ialah kita baca, penilai akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ulang dan sambung bacaan saya hingga akhir surah Al-Qadar. Gitu. Jadi dia pun baca. Soalan ketiga pun sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sambung bacaan saya hingga akhir surah Al-Bayyinah. Cuma jawapan kat sini kita kena tengok Al-Quran lah sebab dia tak habis. Dia panjang kan. Jadi murid kena baca sampai habis. Bahagian B ni bahagian A. Ni bahagian B. Bahagian B barulah ditanya tentang berapakah bilangan ayat dalam surah Al-Qadar. Ini yang apa? Yang buku nota kecil tu. Inilah dia. Berapakah bilangan ayat dalam surah Al-Qadar? Di manakah surah Al-Qadar diturunkan? Apakah maksud Al-Qadar? Apakah, soalan kedua, apakah tema umum surah Al-Qadar dan berikan satu contoh? Ini dia jawapan dia, okey. Jadi penilai tanya, murid jawablah.
Sebutkan kelebihan malam Lailatul Qadar. Soalan ketiga, nyatakan satu pengajaran daripada surah Al-Qadar. Macam itulah bentuk soalan dia. Kita tengok set 2 sama tak? Nampak. Soalan ketiga mesti pengajaran. Soalan kedua mesti berkaitan dengan tema dan juga apa-apalah dalam tu. Soalan pertama dia akan tanya maklumat surah lah, ayat surah, tempat turun surah dan juga maksud. Begitu juga dengan yang lain. Kita tengok kat sini. Dia ada bahagian A, ada bahagian B. Bahagian A tu yang banyak markah, ada 20 markah. Jawab soalan. Baca ulang dan baca sampai habis secara hafazan. Ini kita kena minta tu lah. Kalau kita buat secara online, kita kena minta kejujuran lah daripada para pelajar. Okey, itu sajalah kot. Dan di belakang ni dia ada bagi apa? Dia ada bagi panduan kelancaran fasahah. Tak apa, ini saya akan ambil gambar dan saya akan bagi kepada guru-guru yang guru-guru yang menolong saya lah, insya-Allah. Okey, itu saja. Apa-apa soalan boleh tanya saya. Assalamualaikum.